minum. Nyatakan sahaja perintah puasa dalam surah Al-Ma'idah. Nama surah Al-Ma'idah pun berkenaan dengan makanan dan minuman. Jadi kenapa surah Al-Baqarah? Pertama sekali, kita kena ingat surah Al-Baqarah ini menceritakan tentang Al-Baqarah adalah peristiwa yang membabitkan kaum Bani Israel. Alhamdulillah. Bila sebut saja Al-Baqarah, nama surah penting. Sebab nama surah akan membantu ibu-ibu, puan-puan akak-akak mengetahui apakah tujuan utama surah itu diturunkan. Saya ulang ya. Nama surah penting. Tetapi nak tahu penjelasan dia memang mencabar. Susah nak jumpa penjelasan kepada persoalan kenapa nama surah ni Al-Baqarah. Cerita lembu betina 3, 4, 5 ayat je. Kenapa surah ni tidak disebut surah rukun Islam ke apa? Sebab rukun Islam mendapat liputan panjang lebar dalam surah ni. Jadi nama surah kita kena tahu. Ayat mana cerita pasal nama surah, kita kena tahu. Kesimpulannya Al-Baqarah adalah cerita tentang karenah Bani Israel yang tidak mahu mentaati perintah Rasul. Siapa Rasul kepada Bani Israel? Dalam cerita Al-Baqarah, Nabi Musa alaihi salam. Juzuk yang pertama, surah Al-Baqarah, mengandungi cerita Al-Baqarah. Juzuk yang pertama saya simpulkan ya. Jadi kurang 20 halaman surah Al-Baqarah menceritakan tentang Allah kecewa dengan satu kaum yang Allah berikan kepercayaan untuk memimpin dunia. Allah nak mereka menjadi leader. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak Bani Israel, bangsa yang boleh memimpin dunia seandainya mereka patuh dan taat kepada Nabi Musa. Tetapi panjang lebar Allah membongkar, mendedah, ya, melondehkan perangai buruk mereka dalam Al-Quran. Betapa Allah kecewa dengan ketua kelas yang lama. Datang juzuk 2, berlakulah pengumuman ketua kelas yang baru. Ketua kelas yang baru adalah daripada bangsa Arab, daripada Masjidil Haram. Jadi menghadaplah Masjidil Haram. Itu juzuk 2, tukar kiblat. Sebab bangsa yang solat menghadap Masjidil Aqsa, aku kecewa. Dia tidak melakukan tugas sebagai ketua kelas. Bahkan sebaliknya mengepalai gangster-gangster kat sekolah tu. Padahal dia pada asalnya ketua kelas. Melawan pengetua dan cikgu-cikgu dan pengetua bernama Nabi Musa alaihi salam. Biadab dan kurang ajar. Jadi kerana kecewa dengan ketua kelas, sedangkan ketua kelas ini telah melalui banyak kursus-kursus dan latihan-latihan, namun mereka hanya berlagak sombong dengan pelajar-pelajar yang lain. Bahkan ada yang membunuh cikgu, membunuh para anbiya. Jadi kerana kecewa dengan kaum yang menghadap Masjidil Aqsa, Allah hentikan Nabi solat menghadap Masjidil Aqsa. Bukan masalah Masjidil Aqsa, orangnya yang bermasalah. Sama juga dengan umat Islam. Bukan masalah agama Islam, masalah kepada umat Islam, sebahagian umat Islam. Jadi ketua kelas yang baru bukan Bani Israel. Ketua kelas yang baru dari keturunan Bani Ismail. Jadi surah Al-Baqarah bertemakan membersihkan diri kamu dari identiti buruk Bani Israel. Sebab aku nak kamu jadi pemimpin dunia.
Aku nak kamu jadi pemimpin kepada bangsa manusia. Kamu jadi pemimpin kepada manusia. Apa maksud manusia? Non-Muslim. Yang belum lagi beriman, mereka sanggup menjadikan Muslim sebagai pemimpin. Disebabkan banyak manfaat daripada orang Islam yang memimpin. Jadi, ini cerita juzuk yang kedua, pertukaran ketua kelas. Pertukaran arah kiblat. Maka bila ketua kelas yang baru dilantik sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, ada masalah tak pada ketua kelas yang baru? Ada masalah tak? Ada masalah. Bukan tak ada. Masalah ketua kelas yang baru dan pengikut-pengikut kepada ketua kelas yang baru adalah mereka tidak ada track record, mereka tidak ada pengalaman. Track record boleh faham Alhamdulillah. Ini kelebihan ya orang Rawang ya. Kalau saya ceramah dekat Ulu mana-mana kat Kelantan tu belum tentu. Ya. Jadi mereka ni tak ada pengalaman kenabian. Tahukah anda jarak Nabi Isa, jarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Israel. Nabi Israel adalah Nabi Yaqub. Jaraknya lebih kurang, wallahu alam, katanya lebih kurang 1500 hingga kepada 2000 tahun. Lebih kurang jarak dengan Nabi Ibrahim. Tetapi kan sepanjang 2000 tahun daripada zaman Nabi Ibrahim sampailah kepada Rasul Bani Israel yang terakhir Nabi Isa, Nabi-Nabi tak pernah putus. Sanad sentiasa ada. Bukan diutuskan para ulama ataupun mujaddid, para Nabi sentiasa ada. Para Nabi ni lebih hebat daripada para ulama. Sentiasa ada Nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafa nabiyyun. Wafat seorang Nabi akan ada pengganti Nabi yang baru. Ya, Ibrahim wafat, adanya Ishak. Ishak wafat, adanya Yaqub. Yaqub wafat, adanya Yusuf, dan keturunan para anbiya berterusan. Namanya Al-Asbab. Al-Asbab, keturunan para anbiya. Jadi, pendek kata, Bani Israel atau Bani Ismail, bangsa Arab yang ada kelebihan pengalaman menjadi Nabi. Bani Israel. Bangsa Arab, jarak Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dengan Nabi SAW juga 2000 tahun, tidak ada track record. Tidak ada mana-mana Nabi antara SAW dengan Ismail. Tak dok. Sedangkan Isa dengan Ibrahim tak pernah putus para anbiya. Sebab itu majoriti para anbiya di Palestin. Sebab tu Nabi kena berhenti situ dalam peristiwa Isra' dan Nabi menjadi imam. Jadi bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bangsa Arab, diorang tak ada pengalaman tentang menjadi Nabi dan bersama Nabi, maka cerita juzuk 2 panjang lebar tentang pengisian program kursus untuk ketua kelas yang baru. Antara silibus kepada ketua kelas yang baru adalah puasa. Untuk menjadi leader yang hebat, kena melakukan puasa dalam bulan Ramadan. Ada banyak sebenarnya subjek-subjek yang diajar kepada ketua kelas yang baru ini. Ya, ada cerita tentang solat, ada cerita tentang zakat, ada cerita tentang haji, ada cerita tentang perang. So ada banyak subjek yang diajar. Sebab tu anda akan perasan juzuk 1 banyak cerita, juzuk 2 banyak hukum hakam. Perasan tak? Sebab dia punya flow dia adalah juzuk 1, engkau kena tahu betapa aku kecewa dengan Bani Israel. Mereka mewarisi perangai iblis.
Sebab itu cerita Iblis disebut terlebih dahulu dalam cerita Nabi Adam. Apa masalah Iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Apa perangai Bani Israel? Kita orang lebih baik daripada Musa. Macam mana dia boleh kata kes bunuh cari lembu? Dia guna kaedah apa? Langsung tak logik. Orang mati dibunuh. Tidak diketahui siapa bunuh. Mereka rujuk kepada Nabi Musa. Musa kata, alaihi salam kata, untuk mengetahui siapa bunuh beliau, carilah Bakarah. Kaum ini tak boleh brain. Macam mana cari lembu boleh selesai kes bunuh? Bagi kaum ini, untuk tahu siapa bunuh, guna tongkat kamu. Ketuk mayat ni. Dia mesti boleh kecek. Boleh habak. Bukankah tongkat kamu menyebabkan Laut Merah terbelah? Buff. Bukankah tongkat kamu ini pernah bertukar jadi ular gergasi yang mengislamkan ahli-ahli sihir Firaun? Mesti hebat tongkatmu. Just do it. Tiba-tiba kau umumkan proses yang menyusahkan. Nak kena cari lembu, okeylah. Cari lembu, warna apa? Umur berapa? Nak cari mana? Mereka yang menyusah-nyusahkan. Sedangkan perintah Nabi Musa mudah saja. Just cari lembu. Betina. That's all. Tetapi mereka menunjukkan mereka lebih tahu daripada Musa. Ana khairum minhu. Jadi ini sebab puasa ada dalam surah Al-Baqarah. Kerana puasa akan membantu kita mencegah dari penyakit Bani Israel. Itulah jawapan kepada persoalan pertama. Kenapa kena puasa, Ustaz? Bukan sekadar untuk tubuh sihat. Ya? Kenapa kena puasa, Ustaz? Sebab Ramadan. Kita kena jawab lebih daripada jawapan biasa-biasa. Ya, kenapa kena puasa? Sebab ibadah puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dilantik menjadi ketua kelas yang baru, hendaklah kamu patuh kepada perintah Allah. Jangan anggap kamu lebih tahu daripada Allah, sebagaimana Bani Israel. Aku dengan ini mengumumkan kewajipan siyam. Siyam artinya menahan diri daripada makan dan minum. Adapun as-saum, menahan diri daripada makan, minum dan bercakap. Mana lagi susah? Siyam atau saum? Maryam alaihissalam melakukan saum. Baca surah Maryam. Ada cerita beliau diperintahkan Allah bukan siyam tetapi saum. Jadi umat Islam telah dipermudahkan. Kamu tak perlu buat apa yang Bani Israel buat. Bani Israel tak boleh sentuh makan minum pada hari-hari tertentu, dari terbit sampai terbenam matahari, dan tak boleh kecek. Siapa gelak? Batal. Batal puasa. Tetapi umat Islam, kamu dengan ini dilonggarkan. Kamu tak payah melakukan syariat yang membebankan, sebagaimana pernah aku bebankan kepada Bani Israel. Lebih baik aku ringankan kalau ia mencapai objektif, daripada aku bebankan tetapi tidak capai objektif.
Cuba faham. Daripada aku bagi kursus 3 hari 2 malam, tapi peserta tidak capai objektif, lebih baik aku bagi kursus 1 hari, tapi peserta dapat objektif. Yang penting objektif. La'allakum. Yang penting mencapai objektif. Ada kuliah 2 jam, tapi tak capai objektif. Tetapi ada kuliah 3 minit je dekat TikTok. Tapi kita dengar tu tersentak kita, Allahu Akbar. Kita bertakbir padahal belum 1 Syawal. Allahu Akbar. Insaf. Insaf. 3 minit je. Khutbah tu 20 minit. Tetapi tidak memberi kesan. Jadi anda boleh nampak Islam datang dengan ciri kualitatif dan bukan kuantitatif. Nampak macam umat Islam diringankan. Yuridullahu bikumul yusra. Aku nak beri kamu kemudahan, ni ketua kelas yang baru. Tetapi sebenarnya ia bukan semata-mata kemudahan. Ia adalah memudahkan kamu capai objektif. Subhanallah, maha bijaksana Allah. Ini rahsia di sebalik perbezaan kalimah siyam dan saum dalam Al-Quran. Walaupun ia kedua-duanya bermaksud puasa ataupun al-imsak minat ta'am wasyarab, iaitulah menahan diri daripada makan dan minum. Artinya umat Islam, dia kena cakap masa puasa. Bani Israel dilarang bercakap masa puasa. Itu menyebabkan kalimahnya adalah saum. Tetapi umat Islam, aku tak nak saum sebab aku nak kau bercakap bila puasa. Maka ia adalah siam. Sebab apa? Bani Israel, mulut mereka puaka. Walaupun mereka berpuasa, tidak sentuh makan minum, tetapi memaki Maryam alaihassalam, menuduh Isa ibnu Maryam ahli sihir. Mulut mereka, ya Allah, celupa. Tidak ada para rasul kalau bercakap tentang Injil dan Taurat, melainkan mereka akan komen-komen yang puaka. Ini zaman komen. Mereka bersuara beritahu jangan dengar. Mereka lah haters kepada para anbiya. Mulut mereka yaquluna yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Anda baca surah Al-Baqarah juzuk 1, antara yang menyebabkan al-maghdubi alaihim, Allah sangat murka kepada Bani Israel, bencana daripada lidah mereka. Mulut mereka sangat celupa. Maka sesuailah syariat puasa adalah saum ke siam? Saum. Sebab mulut mereka membinasakan. Tetapi umat Islam, aku tak nak dia orang tutup mulut. Sebab mereka bukan terima Taurat dan Injil. Mereka terima Quran. So bila mereka berlapar berdahaga sambil membaca Al-Quran, mereka kena buka mulut, sebarkan ilmu dari Al-Quran dan jangan duduk diam. Sebab itu lepas ayat puasa 183, ayat 185, ayat pasal bacakan Al-Quran kepada seluruh manusia, hudan linnas. Hudan linnas. So boleh faham betapa cantiknya Allah menyusun program untuk pemimpin yang baru menerusi puasa, as-siyam dan Ramadan. Kita pergi kepada persoalan yang kedua. Boleh ke? Ya. Mungkin berat sedikitlah apa yang bakal saya sampaikan, tetapi kerana kita memilih waktu duha, alhamdulillah, saya percaya akal kita berada pada tahap yang boleh belajar sebanyak mungkin. InsyaAllah. Habis pukul 1 pun tak apa. Yang kedua, soalan yang kedua, Ustaz, kenapa ayat pasal puasa dan Ramadan
duduk kat tengah-tengah ayat pasal fitnah harta. Okey, mari kita tengok. Perhatikan ayat 180. Ayat 180 juga menggunakan kalimah kutiba alaikum. Muka surat 27, bawah sekali belah kanan. Apa cerita ayat 180, ayat 181, ayat 182? Saya tak ada masa nak bacakan ayatnya dan terjemahan. Saya cuma nak simpulkan cerita pasal ada potensi berebut harta si mati. Adanya potensi untuk waris, ya, berebut-rebut harta ayah arwah seorang yang kaya. Lalu hendaklah kamu meninggalkan wasiat. Jadi apa penyakit boleh ada pada ayat 180? Tamak haloba. Harta itu engkau tidak berhak. Ia telah dipusakakan kepada orang-orang tertentu dengan sejumlah sekian. Ya. Bila engkau tidak berhak, maka jangan menceroboh hak orang lain. Jangan mengambil harta itu kerana engkau tidak berhak. So itu cerita sebelum datang perintah kutiba alaikum seterusnya, ayat 182 puasa, maaf 183 puasa. Kita tengah memahami maksud puasa ni. Maksud sebenar puasa. Makan minum hanya simbol. Makan minum hanya simbol. Sorry, sakit dia punya ketat. Saya sebut tadi ayat puasa dan ayat Ramadan duduk kat tengah-tengah ayat pasal fitnah harta. Okey Ustaz, apa pula ayat fitnah harta selepas ayat pasal puasa dan Ramadan? Maka perhatikan cerita pada 188. 188. Itu pun fitnah harta. Ia bukan milik kamu. Maka jangan kamu ambil. Jangan kamu melakukan riba kepada orang-orang yang memerlukan harta bantuan daripada kamu. La ta'kulu wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam. Ya. Kamu jangan sekali-kali melakukan wa tudlu biha ila al-hukam. Ya. Memberi rasuah, ya, memberi suapan atau menerima suapan. Ya, seandainya projek itu kau beri pada saya walaupun saya tidak ada kemahiran, jangan beri pada orang lain walaupun dia ada kemahiran. Saya perlukan harta itu. Kamu tidak layak sebenarnya. Jadi kenapa ayat puasa duduk kat tengah-tengah ayat pasal fitnah harta? Supaya anda faham makan minum hanya simbol. Makan minum hanya simbol. Yang sebenar bukan makan minum. Sebelah bulan selepas Ramadan, ia sebenarnya adalah harta yang kau tidak berhak. Ia adalah rasuah. Ia adalah riba. Ia adalah harta yang kau tidak berhak memperolehinya dengan cara mencuri, menceroboh dan seumpama dengannya. Pukul 6 petang kita pergi bazar Ramadan. Kita beli apa? Roti John, roti Michael. Kita beli air jagung, kita bawa balik laksa, takoyaki. Balik ke rumah. Makan je lah. Tak ada orang pun tengok dalam rumah tu. Kenapa tak makan? Kerana Allah. Anda ada suara datang dalam hati ni, jangan.
walaupun tak ada orang tengok. Pukul 6 petang anda sembahyang asar mungkin agak terlewat kerana ada kesesakan lalu lintas. Anda berwuduk sembahyang asar dengan air zam-zam. Tu dia. Ataupun air kuku, air kowe, apa-apa air yang bersih. Anda pun kumur dalam bilik air, tak ada sesiapa tengok. Telan je lah. Kenapa tak buat? Tak ada orang tengok, tak ada CCTV. Ini maksud takbir. Ini maksud takbir raya 1 Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana kemahuan Allah mengatasi kemahuan saya. Ikut hati aku nak bedal. Aku dah tak tahan. Tuan-tuan boleh sediakan air sekarang pada saya. Saya dah terbiasa tau masa ceramah minum air. Boleh berlaku tau. Jadi jangan letak. Sekarang pukul 11. Tengok air masih tak ada sebarang perasaan insya-Allah. Tetapi kalau ceramah diadakan pukul 6, tengok air lain macam. Jadi walaupun pukul 6 anda punya perasaan, hati dan keperluan fizikal anda, air, saya perlukan anda, tetapi anda membesarkan Allah lebih daripada hawa nafsu anda. You learn how to say no. Syarif, tak boleh sebab belum 7.26. Nantilah dulu. Itulah sebenarnya maksud takbir. Walitukabbirallaha ala ma hadakum. Al-Quran menyuruh ke arah itu. Membesarkan kemahuan Allah dan mengecilkan kemahuan hawa nafsu kamu. Tetapi ramai yang bertakbir tidak ada penghayatan. Sebenarnya takbir tak perlu tunggu 1 Syawal. Sebab Allahu Akbar itu takbir. Dan itulah rukun yang paling banyak dalam solat. Iaitulah Allahu Akbar. Tetapi tidak ada penghayatan. Jadi, saya harap anda faham, makan minum pada jam 6 petang, walaupun depan mata anda tidak menjamahnya kerana Allah. Rezeki depan mata, anda menjauhinya kerana Allah. Bukan puasa kalau tak ada makanan dan minuman. Pada jam 6 petang, dapur anda tak ada makanan dan minuman akibat daripada ketidakmampuan memperolehi makanan dan minuman. Itu bukan puasa. Itu kemiskinan. Puasa adalah makan minum depan mata, terhidang dengan penuh enak, tetapi anda berkata tidak sebab belum masa yang diizinkan Allah. Itu falsafah puasa. Suapan depan mata. Riba boleh dikenakan kepada penghutang. Tetapi anda meninggalkan kerana Allah. Yang tu yang sangat diperlukan 11 bulan selepas Ramadan. Jadi perhatikan ayat 183. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana pernah difardukan puasa kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kita? Berdasarkan juzuk 1. Bani Israel. Tetapi mereka tidak mencapai tattaqun. La'allakum tattaqun. Apa makna tattaqun? Iaitulah perasaan yang Allah memerhatikan. Walau tidak ada sesiapa memerhatikan, walaupun bos tidak memerhatikan, suami tidak memerhatikan, isteri tidak memerhatikan, tetapi anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia tengok kamu. Malaikat mencatat perbuatan kamu, dan setiap perbuatan kamu kena bertanggungjawab pada satu hari nanti. Tattaqun adalah fi'al mudhari'. Ada kelas bahasa Arab tak dekat surau ni?
Kalau ada, alhamdulillah. Kerana fi'al mudhari' bermaksud terus menerus memelihara takwa. Itu tak ada dalam terjemahan. Kalau terjemahan yang menepati tafsiran, ia berlaku seperti berikut. Supaya kamu terus menerus bertakwa. Itu dilalah daripada fi'al mudhari'. Dipanggil al-istimrar, konsistensi. Sepanjang 11 bulan selepas Ramadan. So sekarang faham makan minum hanya simbol. Kemampuan untuk mengelakkan makan minum daripada masuk ke dalam mulut anda pada bulan Ramadan sebenarnya mengajar kemampuan memelihara tangan anda, kaki anda, mata anda, telinga anda daripada mendekati perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, barang siapa yang tidak boleh meninggalkan qaulaz zur man lam yada' qaulaz zur, sebut ramai-ramai qaulaz zur. Barang siapa yang tidak boleh meninggalkan perkataan dusta, iaitulah seperti memfitnah orang ataupun menyebarkan kedustaan. Falaisa lillahi hajatun, Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan minum. Artinya apa? Orang macam ni puasa tak ada faedah. Aku tidak perlu pun kepada dia melakukan puasa kalau dia tidak mencapai objektif utama, iaitulah bukan meninggalkan makan minum sahaja, tetapi meninggalkan daripada lidah bercakap seperti Bani Israel, mulut celupa. Hari ini mulut celupa tidak perlu kepada anda bersuara. Ia hanya perlu kepada jari jemari anda berkata di media sosial. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, kam min sa'imin laisa min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash. Nabi ini dia sentiasa huraikan Quran. Sama ada perkataannya ataupun perbuatannya. Dan Nabi sedang menghuraikan tatakun sebenarnya. Iaitulah bermaksud ramai yang berpuasa, dia tidak memperolehi melainkan lapar dan dahaga. Itu je. Rugi orang begini. Ya. Maknanya banyak objektif yang Allah mahu dia tidak capai. Jadi persoalan kedua saya harap terjawab. Okey kan? Boleh? Soalan pertama tentang kenapa Al-Baqarah. Yang kedua, kenapa tengah-tengah ayat pasal ujian harta. Kerana makan minum hanyalah simbolik kepada harta dan kemewahan yang manusia semua sanggup berebut-rebut untuk memilikinya walau melanggar batasan Tuhan. Yang ketiga, soalan nombor 3. Kenapa ayat puasa dan ayat Ramadan dipisahkan Allah? Ini soal nombor 3. Ayat puasa 183, 184. Ayat Ramadan 185. Nampak tak Allah pisahkan kedua-dua program? Kita ni bila bunyi Ramadan, dalam kepala kita bulan puasa. Betul tak? Dan kesan daripada naratif ataupun kepercayaan itu, kita mengukur puasa kita hanya pada kejayaan meninggalkan makan minum. Maka Ramadan dalam fikiran kita hanyalah bazar. Nak buka puasa, makan apa? Kita kena beri harga yang mahal kepada perjuangan kita 8 jam, 9 jam. So biar berbaloi kita meninggalkan makan minum dengan kita menyerang mana-mana masjid, ya, yang enak hidangannya serta percuma, ataupun mana-mana kedai yang ada menu rahmah ke apa kan, ya, mana-mana VIP yang menyajikan, ataupun pendek kata kita nak berbuka puasa di negara mana, setengah orang.
Jadi kepala kita ni, fikiran kita ni tak boleh keluar daripada cerita makan minum. Betapa kecilnya jiwa segelintir kaum muslimin. Dia still tak boleh meninggalkan hawa nafsu kepada makan minum yang enak. Sedangkan makan minum hanya alat, matlamatnya ibadat. Tapi ramai tidak faham dan menukar kepada makan minum sebagai matlamat. Dan ibadat menjadi lemah. Tarawih kerana makan minum pelahap, tarawih tidak bermaya. Qiyamul lail ditinggalkan. Ini sebab apabila Ramadan puasa, tinggalkan makan minum. Itu je. Maka Allah pisahkan supaya kamu jangan nampak Ramadan hanya sekadar bulan tak makan tak minum pada waktu siang. Tidak makan minum pada waktu siang, program yang pertama. Adakah itu sahaja program? Tidak. Sebab tu aku pisahkan jadi 2 ayat. Supaya kamu faham 183 waktu siang, 185 waktu malam. Jadi ada 2 program sebenarnya bila kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Program yang pertama ketika terbit matahari. Program yang kedua ketika terbit bulan. Program yang pertama namanya la'allakum tattaqun. Program yang kedua namanya la'allakum tashkurun. Program yang pertama 183. Program yang kedua 185. Maka berhenti melihat Ramadan hanya pada 183. Iaitulah tak boleh makan, tak boleh minum, beban. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku dalam bulan Ramadan? Bukan puasa, perang Badar. Anda tahu kenapa Allah takdirkan perang Badar bukan sekadar berlaku pada bulan Ramadan, berlaku ketika umat Islam kali pertama berpuasa. Kenapa agaknya Allah jadikan perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan? Apa yang Allah nak ajar agak-agak anda? Para sahabat tak sangka langsung akan berperang bila mereka kali pertama menyibukkan diri dengan aktiviti meninggalkan makan minum. Ya benar, Rasulullah ada mengajak para sahabat untuk menyerang, tetapi sebenarnya bukan menyerang, tetapi ambush. Ambush ni bahasa Melayu apa ya? Serang hendak, bukan serang. Serang ni attack. Tetapi serang hendak, macam tu lah. Takut lagi. Dia tidak bermotif nak serang betul. Kita harap bila 313 buat gertakan kepada 20 orang Pak Gad Abu Sufyan, lari belaka. So harta itu boleh diambil manfaat oleh kaum muslimin, khususnya muhajirun yang miskin di Madinah. So para sahabat 313 kata tak ada masalah walaupun bulan Ramadan, sebab kita bukan nak berperang pun, kita just nak gertak sahaja. Sebab tu 300 orang je. Kalau berperang 300 sangat berbahaya, kena 1000 lebih. Sebab itu kekuatan komando-komando di Madinah. Tetapi Rasulullah beri optional, siapa nak join boleh, siapa tak nak join pun tak apa. Maka yang join bersama Nabi 300 orang. Tapi kalau perang fardu, kalau perang memang wajib. Ini situasi perang Badar. Okay, kembali kepada persoalan, kenapa agaknya perang Badar berlaku ketika para sahabat kali pertama nak berjinak dengan ibadat 30 hari, meninggalkan makan minum di siang hari. Supaya kita terinspirasi daripada para sahabat, ketika berperang pun mereka meninggalkan makan minum. Artinya mereka luar biasa. Ini fakta. Para sahabat dibenarkan berbuka dalam perang Badar. Tak percaya Google.
ada penjelasan daripada para ulama. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi memerintahkan untuk berbuka. Nak kata apa? Semasa 17 Ramadan. Sebab Nabi mementingkan bukan hanya takwa tetapi ikhtiar. T nombor 1 takwa, T nombor 2 tenaga. Takkan nak perang dengan takbir je. Takkan nak perang dengan bantuan malaikat je. Takkan nak perang dengan doa je. Berperang kena benar-benar bertenaga. Dan kamu hilang tenaga ni, maka berbukalah dengan tamar dan seteguk air. Faman syariba minhu falaysa minni wa man la yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Just nak dapatkan tenaga dan bukan berbuka dengan chicken chop, lamb chop. Itu dah keluar daripada objektif mengumpul tenaga bagi ibadat yang paling besar, berjihad mempertahankan Madinah. Jadi still nak kata orang lain lapar dahaga boleh berperang, tu berbuka. Para sahabat berbuka. Jadi mesti pengajaran sudut lain. Artinya apa? Artinya para sahabat 313 mereka dah capai satu standard, mereka telah mencapai satu objektif yang menyebabkan kita diminta berpuasa. Diorang dah capai ke level tu. Maka bila anda telah mencapai sesuatu yang Allah kehendaki, maka Allah memberikan wahyu, Rasulullah memberitahu, nah, kamu dibenarkan untuk berbuka sebab kamu telah mencapai objektif utama. Apa dia? Tattaqun. Apakah tattaqun? Okey, dengar sini. Rasulullah memerintahkan para sahabat agar tinggalkan kemahuan kalian kepada kafilah Abu Sufyan. Terkejut para sahabat dengan pengumuman tergempar saat akhir. Ya Rasulullah, bukankah kita datang daripada jauh Madinah ke Badar untuk sesuatu yang sangat-sangat kita cintai, namanya kebendaan. Ia disebut ghanimah ataupun al-anfal. Dah tahu surah apa pasal perang Badar? Satu surah diturunkan Allah untuk satu perang sahaja. Tak ada cerita perang lain dalam surah tu melainkan perang Badar. Namanya suratul Anfal. So, tipulah kalau kita tak suka 150 juta nilai RM daripada kafilah Abu Sufyan. Kalau dihitung kira, saya terlupa matematik, tetapi saya ingat saya area ratusan juta kalau kita himpunkan puluhan unta-unta Abu Sufyan bawa balik daripada Syam ke Mekah. Nilai perak, nilai dirham. Nabi kata pada peringkat awal semua para sahabat akan ambush dan mengambil harta yang sebenarnya milik umat Islam. Sebab Abu Sufyan ke Syam dengan mengambil harta benda dari rumah-rumah muhajirun ketika mereka meninggalkan Makkah sehelai sepinggang. Jahatnya segelintir pemimpin Makkah, mereka merampas rumah-rumah dan segala isi yang ada kepada kaum muhajirun yang meninggalkan Makkah tanpa kebenaran pemimpin Makkah. Jahat. So ini yang dibawa untuk dijual kepada orang-orang di Syam. So harta keuntungan yang diperolehi oleh Abu Sufyan sebenarnya bersumberkan daripada harta kaum muslimin. Maka Nabi menghalalkan Badar, peringkat awal. Tiba-tiba tengok, Allah tidak mahu Ramadan kamu ke situ. Apa maksud puasa? Soalan nombor 2 tadi. Apa soalan nombor 2 tadi? Menahan diri
daripada mengambil sesuatu yang engkau tidak perlukan lagi buat masa ini. Allah melihat ada yang lebih utama daripada harta Abu Sufyan, walaupun aku tahu engkau suka, wahai kaum muslimin. Tetapi ada yang lebih utama. Dan aku punya perancangan, kata Allah, selesaikan yang lebih utama daripada harta kebendaan. Tak ada makna engkau kaya daripada harta Abu Sufyan kalau Madinah kekal terdedah kepada bahaya. Maka Allah meletakkan keutamaan harta nombor 2, keselamatan dan kedaulatan negara nombor 1. Jom ke situ. Apa dia? Bukan Abu Sufyan. Satu lagi. Abu Jahal. Kepala gangster tanah Arab. Yang memang nak ludah keluar Madinah daripada peta tanah Arab. Yang memburu Nabi dan para sahabat sampai ke lubang cacing. Walaupun Nabi dan para sahabat telah check out. Tahu check out? Telah meninggalkan Makkah. Depa ni gila. Gilakan pertumpahan darah. Mereka sampai mara ke Madinah. Apatah lagi bila dapat tahu ekonomis diorang. Ya, ahli ekonomi diorang dalam bahaya. Abu Sufyan punya SB beritahu WhatsApp kepada Abu Jahal. Terus Abu Jahal kata, kita bukan sekadar kena jaga Abu Sufyan. Dia kita ajar kaum muslimin Madinah. Biar dia kenal siapa orang Mekah. Mari kita ajar kumpulan 313 itu. Kita datangkan komando-komando yang terbaik. Kita datangkan peralatan senjata yang paling hebat. Kita tunjuk pada mereka siapa Abu Jahal, siapa Utbah, siapa Uqbah, siapa Al-Walid, siapa Abu Lahab. Semua ni mati dalam perang Badar. Allah punya rencana Madinah kena selamat terlebih dahulu. Sebab kalau ini tak berlaku, 5 otai paling gangster akan menyerang Madinah di kemudian hari bila kamu sudah memperolehi harta Abu Sufyan. Dan yang tidak berdosa akan terdedah kepada bahaya. Ini 5 gangster paling utama. Abu Jahal, Utbah bin Abi Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'aib, dan Allahumma salli ala Muhammad, seorang lagi, dan kesemua mereka Abu Lahab. Walaupun Abu Lahab tidak berada di medan perang Badar, tetapi Allah matikan beliau dengan sejenis penyakit ganjil sejurus selepas beberapa hari atau beberapa minggu perang Badar, memberikan kesakitan moral kepada penduduk kafir di Makkah. Nah, sekarang anda tahu kenapa perang Badar dalam bulan Ramadan. Allah nak ajar berpuasa daripada Abu Sufyan dengan segala materialistik yang ditawarkan. Lihat yang lebih utama. Apakah yang lebih utama? Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, just follow. Inilah falsafah takbir dalam perang Badar. Para sahabat memang berat hati bila menerima perintah saat akhir. Siapa suka arahan bertukar saat akhir? Ceramah contohnya kena berlaku pada jam 10.30. 10 suku dapat tahu penceramah tak datang. Anda akan marah sebab anda dah bertolak. Jauh. Siapa paling jauh kat sini? Daripada Rawang. Siapa paling jauh kat sini? Daripada Rawang Melaka ke? Ke ada daripada jauh? Nampak ada yang jauh tu sebab berabuk wajahnya. Mungkin merentasi padang pasir. Okey? Jadi, para sahabat berat hati tau. Sebab menerima saat akhir. Bahkan Al-Quran dalam surah Al-Anfal merakamkan apa dalam hati yang sejarawan tak boleh tulis. Ahli-ahli sirah tidak tahu tentang apa dalam hati. Allah bongkar apa dalam hati bagi menunjukkan kepada anda para sahabat tetap manusia.
Dia ada sayang, dia ada benci. Dia ada suka, dia ada marah. Mereka bukan malaikat yang boleh taat apa jua arahan. Mereka mengambil masa untuk taat. Quran merakamkan wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana. Ka'annama, maksudnya apa? Mereka ada perasaan benci kepada arahan yang terbaru, iaitulah Allah perintahkan kita untuk berperang. Macam mana nak perang? Kita 300 orang. Mindset kita ambush je, bukan attack. Senjata kita pun tak ready. Kenderaan kita hanya 2 ekor kuda. Depo 200 ekor kuda. 1000 orang lengkap bersenjata dengan baju kalis peluru dalam bahasa sekarang. Shield mereka Captain America. Tukul mereka Thor. Dengan besi mereka daripada Wakanda. Ibu-ibu boleh faham bahasa ni? Memang generasi TikTok. Muda. Jiwa muda orang sudah berubah. Subhanallah. Ya, always up to date. Ini bagus. Barakallahu fikum ibu-ibu semua. Jadi para sahabat tetap mentaati Allah dan Rasul walau berat hati. It's okay. Memang pada peringkat awal fikiran mereka ada 3 patah perkataan. Saya tiada pilihan. Just follow Allah dan Rasulnya. Ya, anda datang ke surau ini kerana 3 patah perkataan ni ke? Pastinya tidak, sebab majlis ini tidak difardukan. Ya, dan anda tidak ada majikan, betul? Dan ini bukan waktu pejabat, betul? Tetapi anda hadir kerana 3 perkataan lain. Allah pilih saya. Sebab tu ahli Badar adalah para sahabat yang paling tinggi level. Allah ampunkan dosa mereka sebelum perang Badar dan Allah ampunkan dosa mereka selepas perang Badar. Artinya apa? Allah tahu mereka ini, hati mereka bersih. Mereka punya ketaatan kepada Nabi bukan situasi biasa-biasa. Nombor 1, mereka membuat keputusan dalam keadaan jumlah berat sebelah. Bukan mudah untuk anda yang biasa pengalaman perang, kuantiti menang jika besar, tiba-tiba Nabi kata, walaupun kuantiti kamu sikit, kita tetap boleh menang. Belum ada track record begitu dalam tradisi perang bangsa Arab. Kerana setiap kali nak perang, kuantiti always number 1. Lagu mana kita nak faham kalimah Nabi kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Macam mana tu? Lalu yang kedua, bukan mudah nak buat keputusan. Sebab yang kedua adalah ya bulan Ramadan. Para sahabat masih berlapar dan berdahaga. Nabi belum memberikan fatwa tentang keboleh bukaan puasa. Boleh berbuka. So mereka fikir 2-3 kali ni. Kita baru nak berjinak dengan 30 hari Ramadan puasa. Dan sekarang ada gangguan. Kita kena, yang ketiga, anda kena ingat, pergi perang tak sama dengan pergi musafir. Pergi perang, anda kena tentukan hidup atau mati, dan bukan anda yang menentukan. Ikut plan asal, ambush Abu Sufyan, balik pada family dengan wang ringgit. Family gembira. Tapi kalau dah pergi perang, kena get ready to say goodbye. Dan masalahnya tak sempat tinggalkan wasiat. Ia terlalusan akhir. Yang keempat, anda akan berlawan dengan bapa anda sendiri, anak anda sendiri, bapa saudara anda sendiri. Abu Bakar As-Siddiq kena berdepan dengan anak sendiri, salah seorang, dan ia adalah
perang sesama ahli keluarga yang berbeza akidah. Memang mencabar. Ya. Dan faktor yang kelima, ya, adalah persiapan persenjataan Quraisy lebih baik. Jadi para sahabat merasakan kita mungkin tak boleh menang peperangan ini. Tapi apa rencana Allah? Bila anda tukar saya tiada pilihan kepada Allah pilih saya, mesti ada hikmah. Allah tunjukkan, ya, bagaimana perang itu memberikan kemenangan kepada jumlah yang sedikit dan kekalahan kepada jumlah yang banyak. Allah beri kemenangan kepada kumpulan yang tak sempat prepare sangat kepada kumpulan yang sangat-sangat prepare. Allah beri kemenangan kepada kumpulan yang tak banyak pengalaman berperang, ya, sebab orang Madinah sebahagiannya Ansar antara 313 itu, dan mereka lebih banyak suasana pertanian berbanding peperangan, berbanding orang-orang Mekah. Dan Allah bagi kemenangan orang kurang pengalaman dengan orang yang lebih pengalaman. Track record Abu Jahal luar biasa dalam peperangan. Allah boleh menangkan sesiapa yang dia kehendaki, walau tidak mengikut hukum sebab musabab. Jadi bukan sekadar para sahabat melihat kalau kita follow Allah dan Rasul, bila kita takbir, apa falsafah takbir? Mendahulukan kemahuan Allah mengatasi kemahuan saya pada Abu Sufyan. Membesarkan kemahuan Allah. Maka perang Badar, Allah menangkan bila laungan para sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tu satu Syawal tu. Dan nadanya nada perang sebenarnya. Bukan nada sedih. Allahu Akbar, Allah. Memanglah boleh sedih, tapi janganlah bersedih. Hari raya, hari kemenangan. Ya, kemenangan ke atas kebatilan yang dibawa oleh syaitan. Zaman dulu syaitan adalah sebahagian daripada kaum Quraisy di dalam peperangan Badar tersebut. Ya. Follow Allah dan Rasul walau fikiran kata tak logik. Akhirnya perang Badar, para sahabat nampak benda-benda pelik yang menambah iman mereka kepada adanya malaikat. Satu anak panah menembusi 3 dada. Tak pelik? Satu pedang kita libas satu kepala, 3 kepala belakang datang meluru kepada anda juga tertebas sekali. Sebab bila 313 lawan 1000, that means 1 lawan 3. Macam mana anda angkat pedang, kepala yang pertama jauh lagi dah kena tebas. Dan lagi pelik, 2-3 pun tertebas serentak. Nampak sangat ada kerja orang lain. Para sahabat bukan 313, tetapi 1313. 1000 daripada para malaikat yang lengkap bersenjata. Tahukah anda, malaikat tak pernah berperang dan tak ada pengalaman berperang. Satu-satunya malaikat yang diberikan Allah kelebihan untuk menikmati peperangan adalah malaikat yang turun dalam peperangan Badar. Berjumlah 1000 orang. Orang ke malaikat ni? Apa penjodoh bilangan untuk malaikat? 1000 buah malaikat. 1000 ekor, ma'adallah, tak boleh. 1000, tahulah, 1000 orang malaikat lah. Ya? 1000 malaikat. Sebenarnya tak perlu 1000. Malaikat Jibril seorang cukup. Dia kipas dia punya sayap, habis penduduk Sodom, penduduk kaum Nabi Lut musnah. Tetapi Allah nak beri motivasi pada para sahabat. Jibril always dengan Nabi. Kali ni korang ada malaikat masing-masing. Subhanallah. Jadi seronok para sahabat walaupun mereka tidak nampak. Ada sebahagian para sahabat nampak
Allah bagi mereka nampak, tetapi kebanyakan 313 tidak nampak malaikat, tetapi implikasi malaikat menebas, memanah boleh nampak. Dan tahukah anda, ia bukan hanya peperangan yang memenangkan kaum muslimin ke atas kaum kafir, ia juga kemenangan malaikat ke atas syaitan. Pada hari itu, Iblis mengalah kepada para malaikat. Ya. Baiklah, ini cerita persoalan yang ketiga dan kita berbaki 15 minit dengan ada dua lagi persoalan. Baik, Ustaz, persoalan yang keempat adalah sekejap. Persoalan yang ketiga apa dia? Separation. Pemisahan. Dan adakah jawapan yang saya beri sudah jelas? Siang ayat 183. Saya dah huraikan. Tapi malam saya belum hurai. Malam ayat 185. Ramadan ada dua program. Sebab ada dua la'allakum. Perasan tak? Ada dua la'allakum. That's mean ada dua objektif. So jangan objektif kita hanya waktu siang. Kenapa ayat 185 objektif untuk waktu malam? Jawab soalan. Al-Quran turun pada waktu bila? Sekaligus dalam surah Al-Qadar. Waktu malam. Allah pilih Quran turun pada waktu malam. Maka fahamlah anda, syahrul Ramadan allazi unzila. Apa tafsiran unzila? Inna anzalnahu fi Lailah. Lailah. Jadi waktu malam anda ada objektif yang kedua yang ramai tidak capai, khususnya menjelang separuh masa yang kedua Ramadan. Ia bukan qiyamul lail, ia bukan tarawih kerana ia adalah tarawih dan qiyamul lail. Dia adalah kedua-duanya sekali. Tahu tak beza tarawih dengan qiyamul lail? Tarawih adalah sebahagian daripada qiyamul lail. Bukanlah qiyamul lail itu hanya tarawih. Qiyamul lail boleh berlaku dengan membaca Al-Quran. Memahami Al-Quran juga sebahagian daripada qiyamul lail. Bacalah surah Al-Muzammil. Allah sebut, warattilil Qur'ana tartila. Bangun malam juga adalah membaca Al-Quran perlahan-lahan. Artinya apa? Memperbetulkan bacaan, tadarus dan juga tadabbur, memahami Al-Quran. Itu juga qiyamul lail kerana qiyam membangunkan malam. Nabi huraikan qiyamul lail, man qama Ramadana imanan wahtisaban. Dia ada unsur muhasabah diri. Tahajud pula berbeza daripada tarawih. Tarawih tidak memerlukan anda tidur terlebih dahulu. Kerana anda mesti melakukan bersama imam dan witir sebagai penyudah untuk mendapat ganjaran solat malam keseluruhan di masjid di rumah Allah. Adapun tahajud syaratnya kena tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Yang susah yang mana? Tarawih ke tahajud? Tetapi apa-apa pun, kalau ia adalah malam Lailatul Qadar, anda mendapat ganjaran ibadat lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau anda tarawih tak sempat tahajud, tarawih anda lebih baik daripada 1000 bulan. Apatah lagi tahajud. Lailatul Qadar bukan hanya pukul 3-4 pagi. Kenapa sempitkan benda yang Allah luaskan? Sebagaimana kenapa kita luaskan benda yang Allah sempitkan. Allah sempitkan waktu Lailatul Qadar 1 malam je. Tetapi Nabi sarankan untuk memperolehi 1 malam, maka bangun 10 malam. Jangan kita kata, ya, bahawasanya seluruh malam Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Apa yang Allah sempitkan, jangan kita memandai-mandai luaskan. Dan apa yang Allah kata luas, jangan memandai-mandai sempitkan. Apa makna malam?
daripada terbenam matahari dan hilang cahaya Isyak hinggalah kepada terbit matahari fajar. Itulah malam. So mana-mana ibadat yang anda buat, bukan hanya tarawih ataupun tahajud, bahkan infak bagi orang yang keuzuran, ia tetap mendapat ganjaran lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa sempitkan hanya pada membaca Al-Quran ketika kita tidak boleh membaca Al-Quran? Kenapa sempitkan kepada cik abang kita boleh semayang kat masjid ketika kita tidak boleh solat? Adakah ganjaran Lailatul Qadar hanya diperolehi dengan cara solat dan memegang Al-Quran? Aisyah radhiyallahu anha dididik oleh Nabi, kalau kamu bertemu dengan Lailatul Qadar, berdoa. Adakah anda ketika tidak boleh membaca Al-Quran dan solat tidak dibolehkan berdoa? Maka bacalah Allahumma innaka afuun, suami qiyam. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan banyakkan berzikir. Allah tidak mahu hanya certain orang sahaja menang pada malam Lailatul Qadar, lelaki. Dan segelintir wanita kalah. Sebab tu ayat pasal Al-Quran, ada orang sakit. Ayat pasal Quran, ada orang musafir. Allah tak pisah jadi dua ayat. Sedangkan ayat pasal puasa, Allah pisahkan 183 puasa. Tapi sakit, musafir ayat lain. Ayat 184. Perasan tak? Benda ni tinggi sangat ni. Tapi kalau rawang boleh faham, ini model kepada kepada orang lain. Saya ulang. Bila Allah cerita pasal puasa, Allah tak jadikan orang sakit, orang musafir dalam satu ayat pasal puasa. Maknanya nak katanya memang tak semua orang boleh puasa, okey? Apatah lagi bila mereka, oleh itu Allah wujudkan bab seterusnya. So Allah jadikan ayat lain. Allah jadikan ayat lain menunjukkan bab rukhsah. Dia tak boleh kacau program utama. Iaitulah orang sakit, orang musafir dibenarkan berbuka. Tetapi anda perasan tak? Bila Allah cerita pasal Quran turun dalam bulan Ramadan, sakit dan musafir duduk dalam satu ayat, aku tak nak pisahkan daripada barakah malam tu. Sebab apa? Walaupun kita mengalami kesakitan, walaupun kita berlaku musafir, tetap manfaat daripada malam Al-Quran turun akan semua dapat kebaikan. Subhanallah, Allah tidak memilih. Allah buka pintu syurga sebesar-besarnya. Baik, ini cerita tentang persoalan nombor 3. So anda jelas sekarang mengapa waktu malam Allah sebut pada 185? Supaya anda bagi markah puasa hanya siang dan malam juga kena bagi markah. Ya, adakah 30/30? Itu persoalan ketiga. Yang keempat, yang keempat, kenapa Allah menyebut Ramadan dengan kaitan dengan Quran? Ini persoalan nombor 4. Dan nombor 5, saya harap saya sempat. Okey? Tetapi nombor 5 tu biar dulu. Nombor 4. Kenapa Ustaz? Tolong bagi tahu kami. Kenapa Allah kaitkan Ramadan sebagai bulan Al-Quran turun? Sebab tu makluman, 12 bulan-bulan Islam, tak ada satu pun bulan yang Allah sebut nama dalam Quran. Hatta 4 musim haji, Allah sebut 4 musim haji. Allah tak sebut Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. Apatah lagi Julai, Oktober, mana ada. Yang Allah sebut nama Ramadan je. Artinya apa? Anda nak tak nama anda disebut Allah kepada penduduk langit? Baca Quran. Tadabbur Quran. Dan Nabi huraikan dalam hadis yang sahih, barang siapa berkumpul di rumah Allah melakukan tadarus dan berusaha memahami ayat-ayat Allah,
dia akan mendapat 4 perkara. Yang pertama, dinaungi rahmat. Yang kedua, diberikan perlindungan menerusi sayap para malaikat. Dikurniakan ketenangan. Yang keempat, wa dzakarahullahu fi man 'indah. Allah akan sebut nama-nama dia kepada para malaikat. Sebagaimana nama anda disebut oleh Allah kepada para malaikat, sebagaimana itulah nama Ramadan disebutkan ketika sebelah adik-beradik dia tak disebutkan dalam Quran. Luar biasa. Dia punya sebelah orang adik-beradik, satu adik-beradik dia pun tak ada nama dalam Quran seperti Syawal. Kesian kat awak tak ada. Rajab tak ada. Tapi saya ada. Sebab apa? Sebab Quran turun pada bulan saya. Allah pun sebut nama. Tuan-tuan tahu tak apa jadi bila Allah sebut nama anda pada para malaikat? Jeng, jeng, jeng. Pernah tak tuanku yang di Pertuan Agong sebut nama anda? Kepada seluruh rakyat, ya, ini beberapa nama yang saya nak umumkan. Kalau dia sudah umumkan nama, anda datuk lah. Anda punyai kemuliaan. Anda ada polis keselamatan anda sendiri. Anda terpelihara daripada bahaya. Anda terjamin makan minum anda. Anda menerima kenaikan pangkat kerana anda istimewa di sisi raja. So malaikat, jaga dia. Ni kelebihan orang yang itu tanda-tanda Al-Quran diturunkan. Okey. So, faham Ramadan Allah sebut nama Ramadan. Sebab Allah nak sebut nama orang yang bersama dengan Al-Quran. Okay, kita cuba ambil surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar cerita pasal Quran turun pada malam Al-Qadar. Berapa kali Allah sebut malam Al-Qadar? 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadar. Artinya apa? Aku suka sebut nama kamu. Sebab Quran turun. Padahal dalam bahasa Arab, kalau anda telah menggunakan Lailatul Qadar, ayat kedua gunalah ia. Syari datang ke surau Nur Ikhwan. Dia berceramah. Dia tak berhenti lagi jam 12. So, kita menggunakan dia. Mana mungkin Syari datang ceramah Nur Ikhwan, Syari berceramah dengan penuh seronok dan Syari tidak berhenti lagi. Kita tak guna 2-3 kali mubtada'. Kita akan ganti dengan dhamir. Tetapi Allah suka sebut malam Al-Qadar sampai 3 kali. Sebab apa? Sebab Quran turun malam tu. So apa-apa yang terkait dengan Quran, siapa-siapa yang mengaitkan dirinya, menghubungkan dirinya dengan Quran, Allah suka sebut namanya kepada penduduk di langit. Lebih baik viral kat sana tuan-tuan daripada viral kat sini. Apa sangat popular kalangan masyarakat, influencer, viral, berpengaruh, follower ramai. Adakah mereka boleh menjamin anda daripada terkena bahaya? Adakah mereka boleh memberi kepada anda ketenangan kalau anda ditimpa musibah? Tetapi bila malaikat kenal nama anda, doa malaikat tidak ada hijab. Allah, jauhkan musibah ini daripada menimpa fulan bin fulan yang kau sebutkan nama tadi. Ataupun kalau ia sudah ketentuanmu, ya Allah, berikan dia kelapangan dada, ketenangan hati ketika menghadapi musibah itu. Ya Allah, jadikanlah dia seperti Ibrahim. Walaupun di hadapannya api yang marak menjulang, dia tetap tenang masuk ke dalamnya. Setengah orang, dia masuk dalam api, tetapi dia tetap rasa sejuk. Kita duduk kat tempatnya, panas. Kenapa berlaku pada saya? Kenapa tidak orang lain?
Kenapa sekarang? Kenapa waktu lain? Geramnya, sedihnya, sampai ke tahap, Tuhan, kenapa buat macam ni? Tetapi ada orang, Allah timpakan musibah, dia menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ibarat duduk dalam api, terasa sejuk. Kuni bardan wa salaman, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malaikat turun malam tu untuk tengok orang-orang yang Allah sebut nama dan mendoakan kepada mereka agar tidak terkena bahaya fizikal atau bahaya kepada spiritual. Salah satu sahaja, insya-Allah. Yang terakhir, kan betul Syahari berceramah walau jam sudah 12. Yang terakhir, kenapa lepas ayat pasal Quran turun bulan Ramadan ada pasal ayat doa 186? Perasan tak? Ayat 186 temanya adalah mustajabkan doa saya, doa yang mustajab. Kenapa Allah menyebut selepas ayat pasal Ramadan, Allah sebut tentang marilah mengadu pada saya. Saya dekat dengan kamu. Saya akan perkenankan apa jua yang kamu mahu. Insya-Allah, aku akan beri kepada kamu lebih baik daripada apa yang kamu minta, atau aku menunaikan saja permintaan kamu. Ini ayat 186. Siapa yang susun lepas ayat ni kena ayat ni, lepas ayat ni, lepas ayat ni kena ayat ni? Yang susun Allah, bukan para ulama, bukan Nabi. Quran ayat 185 adalah anda mendengar apa Tuhan nak daripada anda. Itu tujuan anda baca Quran. Dalam bulan Ramadan, Tuhan, apa yang sebenarnya saya kena buat? Saya dah terlupa, ya Allah. Saya terlalai. Ini tujuan baca Quran ayat 185. Tujuan baca Quran bukan sekadar nak memperbetulkan tajwid, tetapi yang lebih utama nak faham apa yang sepatutnya saya buat di dunia, wahai Tuhan yang menciptakan saya. Nah, sekarang Tuhan kata, disebabkan awak ikut apa yang saya suruh, saya akan ikut apa yang awak nak. Faham? Disebabkan awak beri komitmen untuk melakukan apa yang saya suruh, maka mintalah apa sahaja, saya akan perkenankan. Ya. Jadi untuk Allah mustajabkan doa, kita kena beri ketaatan kepada Allah sepenuhnya. Kita tak boleh mudah-mudah memohon agar Allah kurniakan rezeki, ataupun segelintir orang diberitahu baca ayat tertentu akan dapat harta sekian banyak, barang hilang boleh jumpa balik. Ya, kadang boleh berlaku, kadang kebanyakan situasi tak boleh berlaku pun. Sebab kadang Allah hilangkan sesuatu atau seseorang daripada hidup kita sebab dia nak ingatkan kamu yang kamu tu selama ni tak taat. Kamu tak tunaikan permintaan Allah. Engkau tak jadi hamba, engkau jadi customer. Tahu customer? Bila ada masalah, saya dia mengadu. Sedangkan hamba, dalam apa jua keadaan, kamu kena sentiasa ingat, ya, yang kamu tidak memiliki apa-apa. Nama pun hamba. Jadi, untuk Allah mustajabkan doa kita, kita nak duit, kita nak kerja, kita nak anak, kita nak suami, kita nak macam-macam benda. Untuk Allah mustajabkan doa, beri komitmen kepada faham Al-Quran, berusaha untuk bertakwa, melakukan apa yang Allah dan Rasulnya suruh. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Maaf lama sangat. Ya, jadi saya berhenti setakat ni dulu. Ada soalan? 2 atau 3? Ya? Yang wajah berdebu daripada padang pasir, jauh tu, boleh tanya soalan. Okey? Kelihatannya tidak ada, saya mentafsirkan, mudah-mudahan difahamilah apa yang telah saya sampaikan. Ya, barakallahu fikum. Jumpa lagi ya di rezeki masa akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak makcik-makcik, ibu-ibu, akak-akak, puan-puan dan ada juga adik-adik saya tengok tadi. Wallahu a'lam. Sama-sama. Ya? Oh, Yusuf kita memang, sebab Nabi Yusuf memang lama nak jadi raja. Dia dipenjarakan 8 tahun. So kita sambung lagi lepas 8 tahun lah. Tunggu saya ada rumah area sini ke. Sejam setengah nak sampai sini. Jauh. 2 jam kalau tak kena masa. Kalau tidak